Inquest kes arwah Muhammad Adib bin Muhammad Kasim ini telah dibuat pada 11 bulan Februari tahun lepas, 2019 hingga ke 24 Julai tahun yang sama, iaitu selama 41 hari inquest ini berjalan, dan ketika itu seramai 30 orang saksi yang telah dipanggil untuk memberi keterangan. So pada 27 bulan September 2019 tahun lepas, Hakim Corona dalam keputusan dan dapatannya telah menyatakan bahawa kematian arwah Adib adalah akibat perbuatan jenayah oleh sekurang-kurangnya 2 atau lebih orang lain yang tidak dikenali. So tujuan inquest itu tersebut diadakan oleh Mahkamah Coroner pada ketika itu ialah untuk mengendalikan siasatan, menentukan mengenai satu, siapa si mati. Yang kedua, bagaimana kematian si mati itu berlaku. Yang ketiga, bila kematian si mati. Yang keempat, di mana kematian si mati. Yang kelima, sebab kematian si mati. Dan yang keenam, mana-mana orang yang melakukan perbuatan atau melakukan peninggalan perbuatan yang menyalahi undang-undang yang menyebabkan kematian tanpa membuat apa-apa dapatan mengenai liability jenayah orang itu. So lanjutan daripada itu, lanjutan daripada keputusan inquest tersebut, siasatan telah diteruskan oleh pihak polis dengan memanggil semua saksi-saksi yang telah memberi keterangan semasa proceeding inquest tersebut. 30 orang saksi itu, so pihak PDRM telah memanggil mereka sekali lagi. Selain itu, seramai 52 orang saksi baru juga telah dirakamkan percakapan mereka oleh PDRM. Tindakan juga telah diambil untuk memanggil semula 2 orang saksi, iaitu pegawai bomba yang berada paling hampir dengan arwah Adib sewaktu kejadian tersebut. Ini tindakan yang terbaru kita kita nak memanggil 2 orang pegawai bomba yang berada ketika itu dengan arwah semasa kejadian tersebut berlaku. So kedua-dua pegawai bomba ni juga sebelum ini secara konsisten mengatakan mereka tidak nampak orang yang memukul dan mencederakan arwah Adib. Sedangkan inilah 2 individu ni, 2 pegawai bomba ni yang berada bersama dengan arwah ketika itu. Tapi mereka konsisten menyatakan bahawa mereka tidak nampak, tidak nampak ada sesiapa pun yang memukul dan mencederakan arwah Adib ini tadi. So tiada keterangan yang dapat mengaitkan arwah Adib ini dibunuh. So selain itu, pegawai perubatan Institut Jantung Negara yang merawat arwah Adib juga mengesahkan bahawa arwah tidak dapat berkomunikasi sepanjang arwah ini dirawat di IJN. So baru-baru ni ada timbul cerita dying declaration apa semua Okey. So semasa proceeding inquest dijalankan, terdapat percanggahan pendapat oleh 2 orang patologis forensik, iaitu pakar forensik yang dilantik oleh keluarga arwah Adib dan juga pakar forensik hospital Kuala Lumpur yang telah menjalankan bedah siasat ke atas jasad arwah Adib. So bercanggah di situ So 2 saksi pakar patologi forensik tersebut juga telah dipanggil untuk dirakamkan percakapan mereka. Justru PDRM oleh kerana masih lagi isu ini berlegar di sana sini dengan banyak pihak telah membuatkan telahan-telahan, komen-komen apa ni semua, So justru itu PDRM mencadang untuk menubuhkan satu pasukan kajian semula dan pandangan tentang dapatan-dapatan patologi forensik tersebut. Kita nak cadangkan kepada pihak ADN supaya ditubuhkan satu pasukan kajian semula